Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya muliakan Ustaz Akram Akrami, yang saya muliakan Yang di-Bertua Yadin, Al-Fadhil Ustaz Nasruddin Hassan dan semua peserta kita pada pagi ini. Jadi alhamdulillah kita insya-Allah akan membicarakan satu tajuk yang cukup penting, darurat dan implikasinya kepada struktur asas perlembagaan. Sebelum saya pergi lebih jauh, terlebih dahulu saya percaya takrifan darurat telah difahami oleh ramai daripada kita, bahawa darurat itu merupakan satu ancaman besar yang boleh memberi ancaman sama ada sedang berlaku atau akan datang dalam masa yang terdekat, yang menggugat keselamatan, kehidupan ekonomi dan keteraman di dalam negeri. Jadi apabila tiga keadaan ini, ancaman ini boleh berlaku atau sedang berlaku, maka yang teragung apabila baginda berpuas hati, baginda boleh memasukkan darurat. Dan dari situlah akan ada ordinance yang akan digubal untuk memenuhi kehendak darurat tersebut. Seterusnya kita akan membicarakan tentang implikasi kepada struktur asas perlembagaan. Kenapa saya memilih tajuk ini untuk kita perbincangkan? Pada hari ini kita lihat fahaman tentang struktur asas perlembagaan ini seolah-olah memadamkan peruntukan-peruntukan yang ada di dalam perlembagaan kita. Seolah memadamkan sejarah perundangan di negara kita. Kerana kalau kita lihat bagaimana istilah basic structure of the constitution ataupun kerangka asas perlembagaan ini timbul dan diambil di dalam keputusan mahkamah di negara kita, dia berasaskan satu keputusan di Mahkamah Agung India, dan juga ulasan telah dipetik dalam kes Indira Gandhi yang memetik satu laporan Mahkamah Agung di Kanada. Jadi sebelum saya menghuraikan lebih lanjut, izinkan saya untuk memetik sebahagian daripada reference Senate Reform Mahkamah Agung Kanada yang berbunyi, "The Constitution implements the structure of government and must be understood by reference to the constitutional text itself, the historical context and previous judicial interpretations of constitutional meanings. The rules of constitutional interpretation require that constitutional documents be interpreted in a broad and purposive manner and placed in their proper linguistic, philosophic and historical context." Jadi, kalau kita lihat daripada takrifan yang diberikan oleh laporan Mahkamah Agung Kanada ini, masih lagi mengikat tafsiran perlembagaan itu, peranan kerajaan adalah berpaksi kepada peruntukan-peruntukan perlembagaan itu sendiri dan juga berdasarkan kepada konteks sejarah, juga tasrifan kehakiman berhubung dengan perlembagaan. Di sana kita lihat dengan jelas bahawa tafsir itu hendaklah ditakrifkan secara luas dan berobjektif, tetapi hendaklah meletakkan dari sudut bahasa, falsafah dan juga konteks sejarah itu merupakan asas dalam pentafsiran. Jadi jelas kalau kita lihat daripada laporan ini, kita hendaklah melihat kepada peruntukan perlembagaan. Jadi kalau kita lihat apa perlembagaan kata jika sekiranya berlaku darurat, kita boleh merujuk kepada perkara 150 Fasal 6A berhubung dengan peruntukan terpelihara. Fasal 6A memperuntukkan Fasal 5 tidak boleh memperluaskan kuasa parlimen mengenai apa-apa perkara hukum syarak atau adat Melayu, atau mengenai apa-apa perkara hukum syarak atau adat Melayu, atau mengenai apa-apa perkara undang-undang atau adat anak negeri di negeri Sabah atau Sarawak. Ini perkara. Walaupun berlaku keadaan daurat, perkara ini tidak boleh disentuh, iaitu Fasal 5 berhubung dengan undang-undang boleh digubah bersalahan
dengan peruntukan perlembagaan tertakluk kepada fasa 6A, iaitu Parlimen tidak boleh meluaskan mengenai apa-apa perkara hukum syarak atau adat Melayu, atau mengenai apa-apa perkara undang-undang atau adat anak negeri di Sabah atau Sarawak. Jadi konteks ini kita faham, maksudnya kuasa Parlimen yang sedia ada dalam hukum syarak, dalam adat Melayu berhubungan dengan negeri-negeri wilayah persekutuan, di situ saja. Tidak boleh meluaskan kepada bidang kuasa yang boleh encroach, yang boleh melampaui bidang kuasa negeri-negeri. Dan kita lihat satu lagi, sekatan kepada keluasan pergubalan ordinans semasa daurat atau akta semasa daurat. Fasa 6 tidak boleh menjadikan sah mana-mana peruntukan yang tidak selaras dengan peruntukan perlembagaan persekutuan berhubungan dengan apa-apa perkara sedemikian atau berhubungan dengan agama, kewarganegaraan atau bahasa. Kalau kita lihat dari sudut agama itu apa dia? Kerukan agama Islam, Islam agama persekutuan. Di sana pula ada peruntukan perkara 3-4, bahawa peruntukan ini tidak boleh mengurangkan nilai peruntukan. Membawa maksud apa? Bermaksud di sana bidang kuasa Islam ada di bawah kuasa persekutuan dan ada di bawah kuasa negeri. Jadual 9 itu melingkupi semua kuasa yang Islam mempunyai implikasi. Jadual 9 bukannya menetapkan bahawa Islam hanya berada di bawah bidang kuasa negeri. Jadual 9 itu menjelaskan bidang-bidang kuasa yang berada di bawah pemerintahan persekutuan. InsyaAllah saya akan jelaskan lagi kenapa saya katakan Islam ini mengatasi dan Islam ini ada dalam konteks persekutuan, ada dalam konteks negeri. Kita lihat pada peruntukan 156A terlebih dahulu. Apa yang dinyatakan? Disebut hukum syarak, disebut adat Melayu, disebut adat Sabah dan Sarawak, disebut Islam, disebut kewarganegaraan, disebut bahasa. Tetapi tidak disebut perkara 5 hingga perkara 13 yang menyentuh fundamental liberties, kebebasan asasi. Tetapi apa yang kita lihat, takrifan basic structure of the constitution, struktur asas perlembagaan yang diwawarkan, sehingga perkara ini pada pandangan saya telah berlaku khilaf dalam keputusan mahkamah dalam kes Indira Gandhi dan kes-kes yang mengabaikan kedudukan watan, kedudukan tempatan, keadaan tempatan dalam kerangka perlembagaan kita. Kalau kita lihat dalam kes Indira Gandhi, bagaimana rujukan dibuat kepada kes India dan bagaimana diambil takrifan berasaskan bahawa Indian Constitution, which includes the supremacy of the Constitution, the Republican and democratic form of government and sovereignty of the country, the secular and federal character of the Constitution, the demarcation of power between the legislature, executive and the judiciary, and the dignity of the individual. So kita lihat penakkulan keputusan Indira Gandhi berasaskan kepada keputusan Mahkamah Agung India secara bulat-bulat mengatakan bahawa perlembagaan kita ini hendaklah dilihat dari struktur sekular yang memisahkan dengan agama sebagai satu cara hidup. Jadi untuk memahami apakah itu basic structure of the constitution atau struktur asas perlembagaan berasaskan takrifan yang diberikan oleh Mahkamah Agung Kanada, kita ambil ini sebagai asas. Sebab kita lihat ini sebagai satu kerangka. Dan berasaskan apa yang diulas tadi, kita ambil, kita lihat dalam sejarah kita, dalam perlembagaan kita. Nombor satu kita lihat, perkara 156A kata apa? Tak sebut pun. Kalau berlaku daurat, kalau betul basic structure, mestilah ada kan hak asasi manusia kononnya kan dan hak-hak yang diperjuangkan oleh kumpulan tertentu, tetapi perlembagaan tidak memperuntukkan. Apa yang ada dalam perlembagaan ialah Parlimen tidak boleh meluaskan kuasa berhubung dengan hukum syarak, berhubung dengan adat Melayu dan juga adat anak-anak negeri Sabah dan Sarawak di negeri mereka di Sabah dan Sarawak. Kita persekutuan terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu Sabah dan Sarawak. Adat negeri terpakai di Sabah dan Sarawak. Adat Melayu terpakai di Semenanjung Tanah Melayu. Dan kita lihat dari baki peruntukan perkara, iaitu baki peruntukan perkara 176A, selanjutnya dengan tegas menyatakan tidak ada kebolehan, tidak dibenarkan
undang-undang bersalahan, bercanggah dengan peruntukan, berhubungan dengan agama Islam, berhubungan dengan kewarganegaraan, berhubungan dengan bahasa. Bahasa apa dalam konteks negara kita? Bahasa Melayu. Jadi jangan ada mana-mana pihak yang meletakkan kesamaan bahasa-bahasa lain dengan bahasa Melayu atas dasar kononnya hak asasi. Hak asasi. Mother tongue dan sebagainya. Kerana ini jelas dalam peruntukan perlembagaan. Bila berlaku daurat, inilah perkara yang menjadi asas, yang menjadi teras, yang tidak boleh ubah walaupun berlaku daurat. Jadi dalam konteks ini pun kita dah nampak peruntukan-peruntukan terpelihara yang dijamin, yang menunjukkan satu kedudukan yang tinggi dalam kerangka perlembagaan kita. Seterusnya, disebut tadi adat Melayu. Apakah kepentingan adat Melayu? Kan? Dari sudut kerangka perlembagaan kita. Menurut laporan Jawatankuasa Kerja Perlembagaan 1946, antara isu yang diperdebatkan bila berlaku Melayu Union, bila Melayan Union ditolak dan ingin dibentuk sebuah persekutuan berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, isu yang hangat diperkatakan ialah tentang kedaulatan. Isu kedaulatan. Dalam laporan Jawatankuasa Kerja tersebut dengan jelas mengatakan bahawa kedaulatan di setiap negeri Melayu hendaklah kekal pada Duli Yang Maha Mulia Raja negeri itu mengikut adat Melayu. Jadi apakah itu adat Melayu? Adat Melayu, kalau kita nak faham dari sejarah perundangan, legal history, kita kena kembali kepada perlembagaan bertulis yang ada di tanah Melayu. Dan perlembagaan bertulis ini diiktiraf dalam kerangka perlembagaan persekutuan pada hari ini. Lihat saja pada Pertukan 160 Fasa 2, terjemahan undang-undang bertulis, written law, termasuklah perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri. Dan perlembagaan negeri ini bukanlah bentuk perlembagaan negeri yang ada pada hari ini, sebab dia punya continuity dengan perlembagaan negeri sebelum Hari Merdeka. Kan? Kalau kita lihat dari sudut undang-undang yang ada, takrifan undang-undang sendiri membenarkan kelaziman adat itu dan kerangka kita. Dalam Senarai 2 pun ada adat Melayu. Jadi kalau kita lihat apakah itu adat Melayu, dan kita lihat pada perkara 162 existing law, undang-undang sedia ada, maka itu menunjukkan bahawa dalam tarifan adat, dalam tarifan karakter kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada hari ini, kita tidak boleh mengabaikan undang-undang sedia ada sebelum Hari Merdeka. Kita lihat dalam hukum kanun Melaka. Kita lihat dalam hukum kanun Pahang. Kita lihat dalam undang-undang Johor, undang-undang Perak atau undang-undang 99 Perak dan undang-undang Kedah. Di seluruh tanah Melayu dengan jelas menetapkan Islam sebagai agama bagi setiap negeri. Bagaimana kita mengatakan Islam sebagai agama negeri? Kita lihat dalam peruntukan hukum kanun secara bertulis mengatakan raja itu sebagai khalifah, zilullah fil ardi. Apa maksud zilullah fil ardi? Maksudnya raja bertanggungjawab untuk membawa perintah Allah. Apa yang ditarifkan sebagai agama Islam itu, pemerintah Islam, prinsip-prinsip hendaklah dilaksanakan. Jadi, kalau kita lihat dalam konteks peruntukan-peruntukan adat Melayu terkandung dalam hukum-hukum kanun secara bertulis, di sana dengan jelas mempromotkan atau menegaskan prinsip amar bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan peranan raja sebagai khalifah Allah, ini ja'ilu fil ardi khalifah. Ayat Al-Quran dinyatakan dalam hukum-hukum kanun bertulis. Jadi kalau kita nak faham adat Melayu, inilah dia adat Melayu. Ya, kepentingan adat Melayu, unsur-unsur watan yang ada di tanah Melayu. Jadi seterusnya, apa yang ingin saya tegaskan, apabila kita ingin bicarakan tentang suatu asas perlembagaan negara kita, kita hendaklah melihat kepada teks perlembagaan, konteks sejarah kita, jurisprudens kita sendiri, dan apa yang kita amalkan, yang kita lestarikan. Jadi pada hari ini, apa yang ingin saya berkongsi sama, keperluan pada kita untuk memahami apakah itu suatu asas negara kita, mengikut kerangka perlembagaan kita, mengikut kerangka sejarah perundangan kita, mengikut falsafah undang-undang dan pemikiran dan akidah yang dipegang. Justru itu kalau kita lihat dalam slide yang saya sediakan, Ustaz boleh turunkan lagi ke bawah sikit pasal pemakaian common law. Nanti kita nak datang balik Ustaz. Okey, yang warna biru.
Kita lihat Seksyen 3. Apa Seksyen 3 kata? Akta Undang-Undang Sivil maaf, memperuntukkan bagi semenanjung tanah Melayu bahawa mahkamah hendaklah mengguna pakai English Common Law dan kaedah-kaedah equity seperti ditadbir setakat 7 April 1956 sekiranya ada takluk, bukan boleh diambil bulat-bulat, sekiranya peruntukan undang-undang berkaitan dengannya belum digubal dan berkuat kuasa di Malaysia. Perkara 162 perlembagaan membenarkan pemakaian undang-undang sedia ada dengan modification. Modification apa? Bukan semua orang boleh modify. Mahkamah akan lihat untuk pelaksanaan undang-undang sedia ada itu seragam perharmonian dengan peruntukan sedia ada. Kita kena lihat. Bukan simply kita kata, common law kena pakai. Semua perkara rujuk kepada kes-kes di Commonwealth. Tidak begitu. Ini syarat pemakaian. Dan kita ada peruntukan yang lebih tinggi lagi, Perlembagaan Persekutuan, yang saya akan jelaskan nanti. Yang kedua, tertakluk pada sejauh mana yang diizinkan oleh keadaan-keadaan di negeri-negeri dan masing-masing penduduknya. Apa maksud keadaan negeri-negeri? Setiap negeri mempunyai perlembagaan masing-masing. Setiap negeri mempunyai prinsip kedaulatan masing-masing dan juga akidah masing-masing. Kita lihat keadaan masing-masing penduduknya. Penduduknya termasuk siapa? Kita semua orang Islam, majoriti yang beragama Islam, yang memegang agama. Yang setiap hari inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mengucap kalimah syahadah, kita mengucap pegangan kita pada agama tiap-tiap hari, lebih daripada kita baca Perlembagaan Persekutuan. Lebih kita baca piagam antarabangsa dan sebagainya. Sebab itulah perkara ini tidak boleh kita keluarkan, kita abaikan. Dan yang ketiga, dan tertakluk pada penyesuaian, modification, seperti yang diperlukan oleh keadaan-keadaan tempatan. Jadi apa maksud keadaan-keadaan tempatan? Ini adalah syarat, syurut untuk pemakaian dan common law dan juga kaedah equity. Jadi Ustaz, kita patah naik atas balik Ustaz. Kita tengok balik perkara 181. Apa yang diperuntukkan? Kenapa perkara 181 ini begitu penting? Atas Ustaz. Perkara 81 memperhatikan bahawa tertakluk pada peruntukan perlembagaan ini kedaulatan, prerogatif, kuasa dan bidang kuasa raja-raja dan bidang kuasa dan prerogatif, kuasa dan bidang kuasa pembesar-pembesar merintah Negeri Sembilan di bawah wilayah mereka masing-masing sebagaimana yang telah ada dan dinikmati sekini adalah tetap dan tidak terjejas. Ini ringkasan yang saya baca tadi yang full. Kan? Menunjukkan bahawa apa? Kedaulatan, prerogatif, kuasa, bidang kuasa raja-raja tidak terjejas. Bagaimana tak terjejas? Berasaskan pada adab Melayu. Apa dia takrifan adab Melayu? Kita lihat peruntukan yang ada. Undang-undang bertulis adab Melayu yang mensyaratkan Islam sebagai kedudukan tertinggi. Islam sebagai law of the land. Sebab itulah ada peruntukan perkara 156A tidak boleh sesuatu yang bercanggah dengan agama, kewarganegaraan dan juga bahasa. Dan Parlimen tidak boleh sewenang-wenangnya memperluaskan bidang kuasa dan hukum syarak dan juga adab Melayu. Seterusnya kita lihat slide seterusnya. Bagaimana pembinaan negara kita. Kita lihat bagaimana lahirnya tafsiran kepada perkara 181 Perlembagaan Persekutuan. Kerana apa? Kerana negara kita ini, di peringkat persekutuan didirikan oleh negeri. Persekutuan Tanah Melayu bukan lahir pada tahun 1957 begitu saja. Dia berlaku atas perkembangan perlembagaan constitutional development yang berasaskan kepada kuasa-kuasa negeri sebagai kuasa didelegat, diserahkan kepada persekutuan, kerajaan yang di-Pertuan Agong dan pastikan kepada sejarah watan, keadaan-keadaan tempatan. Sebab itulah keadaan-keadaan tempatan dilindungi dalam konteks perlembagaan negara kita dan dilindungi dalam perkara 150 perkara 6A. Dan kalau kita lihat dari sudut adab Melayu dan juga dari sudut kedaulatan watan, saya menggunakan istilah kedaulatan watan kerana kedaulatan itu merupakan prinsip tertinggi dalam falsafah perundangan. Kedaulatan ini ada dua kerangka dia. Satu dikotomi, satu kontinum. Untuk kita nak tahu kerangka kedaulatan negara itu, kita lihat dulu. Tentukan apakah kerangka kontinum, apakah kerangka dikotomi. Jadi,
Tiada satu pun peruntukan dan perlembagaan persekutuan yang menghalang pelaksanaan hukum Islam. Kerana Islam itu agama bagi persekutuan. Dan dalam keadaan agama bagi persekutuan, di sana ada bidang kuasa Islam bagi negeri dan Islam bagi peringkat persekutuan. Itu orang tanya, RUU macam mana? Tak boleh laksana. RUU tak laksana bukan perlembagaan menghalang. Ahli parlimen yang mengaku sumpah menjunjung prinsip perlembagaan patut mereka membenarkan pelaksanaan undang-undang personal law di peringkat negeri. Undang public aspect di peringkat persekutuan. Bukan salah perlembagaan. Perlembagaan menetapkan parlimen boleh mengadakan bidang kuasa. Tapi setiap ahli parlimen hendaklah taruh pada prinsip perlembagaan. Kita kena faham, kita kena letakkan prinsip roh perlembagaan mengikut sejarah perundangannya. Seterusnya Ustaz, kita lihat slide seterusnya Ustaz. Apa itu teras persekutuan? Masuk teras persekutuan, bagaimana persekutuan ini lahir? Bukan kontrak sosial. Bagaimana pula ada ke sign orang Melayu dengan orang bukan Melayu yang stateless person sign? Itu tidak berlaku. Itu momokkan yang dibawa oleh golongan sosialis. Golongan yang nak letakkan ketuhanan rakyat mengatasi ketuhanan Allah SWT. Kerana dalam kerangka kedaulatan ada 4 perkara. Yang pertama, kedaulatan Allah, Tuhan. Yang kedua, khalifah. Pemerintah sebagai khalifah. Yang ketiga, ketuhanan ataupun divine power seperti padri, Raja Inggeris yang mendakwa mereka ini berkuasa, mereka ni tuan. Feudalism. Dan yang keempat, community. Lahirlah republik, sosialis, komunis dan sebagainya. Jadi, bagaimana teras persekutuan? Kita kena legal history kita, bagaimana persekutuan itu lahir. Dalam konteks negara kita, kalau kita baca Perjanjian Negeri 1948, kalau kita baca tadi Protokol 181, sebagaimana yang telah ada dan dinikmati sehingga kini adalah tetap tidak terjejas. Apa dia? Teras persekutuan. Yang pertama, Raja-Raja Melayu yang menandatangani Perjanjian Negeri 1948 dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perjanjian Negeri 1948 adalah batu asas kepada sistem perlembagaan moden Kerajaan Melayu, kecuali Johor dan Terengganu yang telah mempunyai perlembagaan bentuk moden yang lebih awal. Bagaimanapun 1948 diseragamkan satu bentuk moden dengan modifikasi tertentu. Begitu juga negeri-negeri Raja-Raja Melayu lah yang menandatangani menginstitusikan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dikurnia dan dikuatkuasakan melalui kedaulatan 9 orang Raja-Raja Melayu, di mana Negeri Sembilan ditandatangani oleh Yang di-Tuan Besar dan pembesar-pembesar merintah Negeri Sembilan yang kita namakan sebagai Datuk Undang yang mendirikan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, kedaulatan Raja-Raja Melayu bukanlah ciptaan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, tetapi bersusul galur daripada Kesultanan Melayu Melaka mengikut adat Melayu. Jelas saya takrifkan. Seterusnya, Perjanjian Malaysia 1963 masih mengekalkan kedaulatan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu ke atas persekutuan yang dinamakan Malaysia. Di seluruh kita lihat perkara 181 dikekalkan pada sebelum 1963 dan selepas 1963. Ini teras persekutuan. Bagaimana persekutuan lahir? Bukannya runingan kata kaum. Siapa yang sign? Ini satu pemikiran. Saya tak mampu jelaskan masa singkat ini. InsyaAllah pada satu sesi yang lain. Seterusnya kita lihat. Teras persekutuan ini di sana membawa keadaan-keadaan yang diiktiraf dalam kerangka perlembagaan kita. Kalau kita lihat dalam slide seterusnya Ustaz. Saya nyatakan di sini keadaan-keadaan tempatan. Keadaan-keadaan tempatan inilah yang termaktub dalam Seksyen 3 Akta Undang-Undang Sivil 1956. Modifikasi hendaklah dibuat untuk memelihara keadaan-keadaan tempatan. Jadi kita lihat apa dia keadaan tempatan. Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah empayar berdaulat. Islam sebagai agama persekutuan dan undang-undang watan bagi tanah Melayu. Hukum kanun Melaka ialah perlembagaan tanah Melayu. Kedaulatan watan bagi Kesultanan Melayu Melaka bersumberkan ajaran Islam. Islam di sisi Raja Melayu adalah unsur teras jati diri Melayu. Bahasa Melayu sudah bertaraf lingua franca. Tulisan Jawi adalah salah satu tamadun Melayu yang dimartabatkan. Alam dan laut Melayu sudah wujud lebih awal daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya,
Orang Melayu adalah bangsa asas sebenarnya tanah Melayu. Kalau Raja Melayu melikupi alam Melayu. Pengasasan kerajaan-kerajaan Melayu berdaulat di tanah Melayu selepas terbubarnya Kesultanan Melayu Melaka. Ini adalah keadaan-keadaan tempatan, local circumstances yang berlaku dalam negara kita, yang perlu dilihat oleh mahkamah dalam buat tafsiran. Bukan kita merujuk kepada sesuatu yang lebih asing, yang tidak kena-mengena dengan negara kita. Seterusnya Ustaz, kita lihat bagaimana dari konteks yang ada keadaan-keadaan watak ini mengasaskan kenegaraan kita pada hari ini dalam konteks perlembagaan. Raja sebagai pemerintah kerajaan Malaysia diperintah oleh Yang di-Pertuan Agong. Perintahnya mengikat agama Islam sebagai anutan akidah pada raja-raja kita. Dan kita lihat macam mana pemilihan raja-raja kita berasas pada Bayan Syura dan juga prinsip ketawatan, iaitu pastikan pada syariah compliance, sumber perundangan agama Islam masih ada dalam kerangka perlembagaan kita. Jadi kita melihat bahawa negara kita diasaskan atas asas-asas tempatan, asas-asas watan yang ada dalam kerangka kita. Jadi pada hari ini dalam keadaan darurat, kita melihat bagaimana keadaan darurat itu tidak mengubah suatu asas watan negara kita. Tidak mengubah, tidak menjejaskan kedudukan Islam. Tidak mengubah kedudukan kewarganegaraan, citizenship, dan tidak mengubah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahkan apa yang berlaku dalam keadaan darurat ini mengukuhkan, menunjukkan lagi bahawa walaupun berlaku darurat sekalipun, aspek-aspek ini tidak terjejas. Dan aspek-aspek inilah perlu dinobatkan sebagai basic structure of our constitution. Bukannya selain daripadanya. Bukannya kononnya human right. Sedangkan dalam perlembagaan kita menetapkan personal liberties. Hak asasi manusia hanya di celah-celah fundamental liberties. Tertakluk dengan syarat-syarat tertentu. Kita ada kebebasan untuk beragama, tetapi mesti menghormati kedudukan agama Islam. Orang Islam boleh mengamalkan agama, boleh mendakwahkan. Agama lain tidak boleh mendakwahkan kepada orang Islam. Orang Islam bebas. Dan kebebasan untuk beragama, bukan kebebasan untuk tidak beragama. Jadi kebebasan untuk tidak beragama tidak ada dalam kerangka perlembagaan kita. Jadi tidak boleh siapa mana-mana pihak mendakwa bahawa kebebasan untuk tidak beragama adalah satu human right, hak asasi. Sebab tidak diiktiraf dalam kerangka perlembagaan kita. Jadi bagaimana kalau darurat pun Islam dijamin terpelihara, bagaimana ada usaha untuk meletakkan prinsip Islam ke belakang dan mengangkat suatu prinsip, suatu fahaman, suatu falsafah yang bercanggah dengan falsafah Islam. Jadi inilah yang perlu kita fahami bahawa darurat dan implikasinya ke atas terhadap suatu asas perlembagaan negara kita yang kita perlu fahami dengan jelas. Suatu asas perlembagaan negara kita berpaksikan kepada keadaan-keadaan tempatan. Berpaksikan kepada sejarah perundangan kita. Berpaksikan pada sejarah kita, bukan sejarah orang lain. Berpaksikan kepada peruntukan-peruntukan perlembagaan kita yang jelas. Sebab kita tidak menjunjung keagungan parlimen. Bukan parlimen itu yang berdaulat seperti di England. Perlembagaan kita mempunyai prinsip keluhuran perlembagaan. Tetapi perlembagaan kita menjamin kedudukan Islam. Kalau kita menjamin kedaulatan, raja-raja bersumberkan ajaran Islam. Justru itu ingin saya tegaskan bahawa sistem perlembagaan negara kita yang sebenar-benarnya ialah kedaulatan raja-raja dan keluhuran perlembagaan. Kita sebenarnya tidak menerima demokrasi sebagai prinsip dalam negara kita. Kerana demokrasi itu menunjukkan ketuanan rakyat. Demokrasi itu seperti di Parlimen England. Parlimen boleh buat undang-undang, Parlimen boleh tukar undang-undang, boleh pindah, boleh buang, boleh adakan. Tetapi ini tidak berlaku dalam kerangka perlembagaan kita kerana kita ada perkara 159 Fasal 5 dan perkara 38 Fasal 4 dan Sumpah Yang di-Pertuan Agong. Itulah basic structure kepada perlembagaan kita dan inilah yang mesti sama-sama kita jaga insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Saya rasa cukup masa dah Ustaz. Alhamdulillah. Kupasan yang sangat baik, sangat mendalam yang saya kira merangkumi pelbagai sudut yang memahamkan kita semua, saya sendiri yang bahagia Datuk, tentang kefahaman darurat dari sudut perlembagaan yang sangat menyeluruh
termasuklah membetulkan beberapa salah faham yang kita sebut sebagai dogma-dogma ataupun tanggapan buruk terhadap peristiharan darurat ni sebenarnya. Alhamdulillah. Begitu juga kalau ikut soalan-soalan kita ni pun sambutan sangat baik. Tak kurang juga yang di luar jauh sangat pada topik kita ni. Cuma saya mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan, kita tak dapat nak utarakan dulu soalan buat masa ni. Tujuannya apa? Tujuannya tuan-tuan yang sedang bertanya soalan ataupun yang akan datang soalan nanti ni, boleh stay tune, insyaAllah jam 11 pagi kejap lagi. 11 pagi adalah ruang setengah jam untuk kita saling bersoal jawab. Macam kita seminar dalam dewan, mana boleh tengah-tengah panel tu kita ambil mic. Dia mesti ada sesi soal jawab. Jadi insyaAllah panelis kita pun akan standby untuk jawab soalan bersama-sama kita insyaAllah. Jadi saya nak ucap terima kasih dulu kepada Yang Berbahagia Datuk Profesor Madya Dr. Wan Ahmad Fauzi di atas kupasan yang sangat baik sebentar tadi. Alhamdulillah, yang saya yakin tak cukup Datuk Profesor, ruang ni tak cukup sebenarnya. InsyaAllah kita akan bertemu sesi seterusnya. Apapun tuan-tuan, teruskan share, nantikan sesi soal jawab jam 11 pagi nanti. Kita akan bersama lagi dengan para panelis kita insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, 25 Januari 1974, 47 tahun yang lalu adalah usia kelahiran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Alhamdulillah, tahun ni telah mencecah usia 47 tahun dah kita. Yadim memayungi dan menggerakkan, menyelaraskan NGO-NGO dakwah di seluruh negara, antaranya yang menganjurkan webinar kita pada hari ini, Majlis Amal Islami Malaysia, MAIM, yang sehingga saat ini tidak kurang 280 buah NGO telah pun bersama-sama duduk, berbincang, merancang dan menggerakkan agenda-agenda dakwah kita ni insyaAllah. Untuk itu, jom berikan perhatian di skrin layar kita, di handphone tuan-tuan, di laptop tuan-tuan, kuatkan sikit sound dia untuk sama-sama kita menonton video khas 47 tahun Yadim. Dipersilakan.